Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan berkongsi kepada anda mengenai ruqyah syirkiyah dan ciri-cirinya. Ruqyah syirkiyah secara bahasa bermaksud ruqyah yang menggunakan mantra-mantra yang berunsur syirik, manakala secara istilah ruqyah syirkiyah adalah sebuah kaedah pengubatan yang bertentangan dengan konsep tauhid Islam, baik melalui bacaan, gerakan, jurus-jurus tertentu maupun peralatan ataupun binatang yang digunakan di dalam kaedah pengubatan itu. Oleh yang demikian, pengamal ruqyah syirkiyah dan juga para pesakitnya selalu berdalih mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh mereka itu hanyalah sebuah alat, sarana maupun ikhtiar, manakala yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah sebab 1000 alasan yang digunakan oleh para pengamal ruqyah syirkiyah untuk menghalalkan kaedah pengubatan mereka. Mana mungkin kalau sebuah kaedah pengubatan tetapi caranya bertentangan dengan akidah Islam dan apa yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, orang yang mengamalkan ruqyah syirkiyah disebut sebagai dukun, bomo, pawang, paranormal dan sejenisnya. Kenapa disebut sebagai dukun? Kerana mereka adalah orang yang mengetahui benda-benda yang bersifat gaib. Imam Al-Khattabi mengatakan bahawa para dukun itu adalah orang yang memiliki fikiran yang tajam, jiwa yang jahat serta perwatakan ataupun karakter yang panas, sehingga kan golongan syaitan pun suka bersahabat dengan mereka disebabkan kesamaan unsur itu tadi. Intinya, perdukunan adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar menjauhi golongan ini kerana boleh merosakkan amalan kita selama 40 hari. Malah lebih parah lagi, menyebabkan kita terjatuh ke dalam kekafiran. Pada masa kini, perdukunan mengalami satu pembaharuan di mana amalan-amalan mereka dibaluti dengan unsur-unsur keislaman, dan ini menyebabkan masyarakat sekali lagi terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan yang sama. Datang-datang sahaja ke tempat rawatan, ternyata yang ditemukan adalah amalan-amalan yang berbentuk perdukunan seperti ruqyah yang digabungkan dengan tenaga dalam, ruqyah yang digabungkan dengan pernafasan dan sejenisnya. Malah lebih malang lagi, ada di antara para pesakit yang diberikan bekalan azimat dan juga benda-benda yang akan digantung di rumah, dengan iktikad benda itu berfungsi untuk melindungi, untuk menjaga dan untuk menyembuhkan. Maka dari itu, ruqyah syariah selalu disalahertikan sebagai kaedah perubatan yang mengandungi unsur-unsur perdukunan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haruslah tahu membezakan kaedah rawatan ruqyah yang betul-betul mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kaedah perubatan yang bertentangan dengan akidah Islam yang dibawa oleh para uskun ataupun ustaz dukun. Di antara ciri-ciri rawatan ruqyah syirkiyah yang dibawa oleh para uskun, yang pertama, mereka mengaku memiliki ilmu gaib, sehingga kan mereka
mengatakan dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa, seperti mengetahui benda yang hilang, mengetahui keadaan pesakit sebelum pesakit memberitahu apa yang dialami olehnya. Yang kedua, memberi ataupun menawarkan azimat untuk digantung ataupun dipakai oleh para pesakit. Yang ketiga, mengaku dapat mengubati secara jarak jauh, biasanya menggunakan nama ataupun gambar pesakit dengan tujuan untuk diterawang, diramal, bahkan juga bermaksud untuk dicelakakan. Seterusnya, yang keempat, meminta syarat-syarat binatang tertentu yang akan diguna pakai di dalam proses rawatan. Yang kelima, menggunakan barang-barang milik pesakit. Yang keenam, menanyakan nama pesakit dan ibunya, bukan untuk tujuan pendataan, tetapi untuk sesuatu yang sifatnya mistik. Yang ketujuh, membaca mantra-mantra ataupun jampi-jampi yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu ciri-ciri yang disebutkan tadi ada pada diri seseorang, maka dia sudah layak digelar sebagai dukun, dan amalan yang dilakukannya adalah amalan perdukunan, walaupun dia diberikan gelaran ustaz ataupun apa-apa jua gelaran yang bernuansa Islam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik dan hidayahnya di dalam mencari kesembuhan yang mendapati syariat Islam, dan yang lebih penting lagi, Allah meridai kesembuhan kita. InsyaAllah kita akan bertemu pada video yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.